10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan saya, Cikgu Yusuf, dalam subjek sejarah tingkatan 2. Okey, baik, insyaAllah hari ini kita meneruskan lagi pembelajaran kita. Kita akan menyambung tajuk kita berkaitan dengan 1.4 Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar Sezaman. Okey, baik, insyaAllah. Jadi dalam subtopik ini kita akan lihat beberapa kerajaan yang hidup satu zaman dengan Kerajaan Alam Melayu. Okey, sebagai contoh pada tahun 2021 ni, Malaysia wujud bersama dengan Kerajaan Turki, Kerajaan Jepun, ataupun kita kata negara Turki, negara Jepun, negara China. Jadi ia wujud pada era yang sama ataupun pada zaman yang sama. Jadi kita akan lihat beberapa kerajaan yang mana pada masa dahulu ia wujud pada masa yang sama. Jadi kita akan buktikan bahawa Kerajaan Alam Melayu ni setanding kehebatannya dengan kerajaan luar yang sezaman dengannya. Jadi kita akan lihat pada abad yang pertama. Pada abad yang pertama, kerajaan Funan telah wujud. Dan pada masa yang sama, telah wujud Empire Rom, Empire Parsi, Empire Husan dan dinasti Han. Jadi sebenarnya seawal kita belajar tentang tamadun Rom, kemudiannya kita belajar tamadun Yunani dan dinasti Han serta tamadun Cina. Yang mana sebenarnya kerajaan Funan ini telah wujud pada ketika itu. Jadi itu yang pertama berkaitan pada abad yang pertama. Seterusnya kita beralih kepada abad ke-9. Yang mana abad ke-9 wujudnya Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Angkor. Dan pada masa yang sama juga wujudnya Kerajaan Abbasiyah, kemudiannya Empire Byzanti, kemudiannya dinasti Tang dan Kerajaan Chola. So itu berkaitan dengan abad ke-9. Baik, seterusnya kita lihat pada abad ke-14. Yang mana Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor dan Majapahit telah wujud dan turut sezaman dengan Empire Mongol, Kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Jadi kenapa penting untuk kita tahu ataupun untuk kita belajar berkaitan dengan tajuk ini? Ia adalah untuk kita menghargai ataupun merasa kagum bahawa satu masa dulu Alam Melayu ini merupakan salah satu kerajaan yang hebat. Yang mana masyarakat Melayu dalam kehidupan mereka ataupun ketika zaman mereka adalah satu zaman dengan empire besar seperti Empire Rom, kemudian Kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi sepatutnya kita perlu merasa bangga menjadi masyarakat Melayu yang mempunyai sejarahnya daripada Melayu ataupun Kerajaan Alam Melayu. Baik, sekarang kita akan lihat pula berkaitan dengan hubungan Kerajaan Alam Melayu yang dijalinkan dengan kerajaan-kerajaan yang sezaman dengannya. Ada 3 hubungan yang kita akan lihat dalam tajuk ini. Yang pertama, hubungan perdagangan, yang kedua, hubungan keagamaan, dan yang ketiga, hubungan diplomatik. Baik, jadi kita lihat yang pertama berkaitan dengan hubungan perdagangan. Dalam Kerajaan Alam Melayu ini tidak terhad sesama Kerajaan Alam Melayu sahaja,
Maksudnya hubungan yang dijalinkan itu tidak terjadi terhadap alam Melayu sahaja. Tetapi ia lebih jauh daripada itu. Sebagai contoh, yang mana kerajaan alam Melayu juga telah berdagang dengan Empire Rom. Kemudiannya tamadun Cina dan tamadun India. Maksudnya kerajaan alam Melayu pada ketika itu telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama disebabkan oleh kedudukan kerajaan alam Melayu yang strategik. Yang mana ia berada di laluan perdagangan timur dan barat. Itu yang pertama. Kemudiannya yang kedua disebabkan oleh kekayaan hasil bumi alam Melayu, yang mana kita tak boleh menafikan bahawa alam Melayu ni sememangnya kaya dengan hasil bumi. Kemudiannya yang ketiga, kerana sifat keterbukaan pemimpin ataupun pemerintah kerajaan alam Melayu, yang mana mereka mengamalkan dasar membenarkan pedagang-pedagang luar untuk masuk berdagang di alam Melayu. Jadi itu berkaitan dengan hubungan perdagangan. Seterusnya kita melihat berkaitan dengan hubungan keagamaan. Yang mana hubungan keagamaan ini mendorong kepada penyebaran agama. Jadi ada 3 agama utama. Iaitu agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Jadi kita lihat agama Hindu terlebih dahulu. Yang mana agama Hindu ada beberapa cara penyebaran agama. Yang pertama melalui pedagang, yang kedua melalui tentera dan yang ketiga melalui golongan Brahmin. Jadi melalui 3 cara ataupun 3 kumpulan ini, mereka berjaya menyebarkan agama Hindu. Seterusnya kita melihat berkaitan dengan agama Buddha. Agama Buddha ini disebarkan melalui pemerintah. Yang mana peranan Asoka. Yang mana ia telah menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Buddha. Jadi kalau kita ingat pada tamadun India, yang mana Asoka ini meluaskan kuasanya melalui keagamaan. Jadi itu berkaitan dengan agama Buddha. Seterusnya kita melihat berkaitan dengan agama Islam. Yang mana agama Islam ini ataupun cara penyebaran agama Islam ini dibawa oleh pedagang-pedagang daripada tanah Arab terutamanya. Selain daripada itu melalui pemerintah. Yang mana pemerintah apabila mereka berkahwin dan masuk Islam dan sebagainya lah. Kemudiannya yang ketiga melalui pendakwa. Jadi itu berkaitan dengan hubungan keagamaan. Baik. Kita lihat yang terakhir berkaitan dengan hubungan diplomatik. So apa yang dimaksudkan dengan hubungan diplomatik? Jadi hubungan diplomatik ini adalah hubungan politik antara 2 kerajaan ataupun lebih. Sebagai contoh, kalau kita melihat di negara kita sekarang ni, yang mana Malaysia menjalinkan pelbagai hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Sebagai contoh, kita boleh katakan mengadakan hubungan diplomatik dengan Thailand, dengan Jepun, dengan China dan sebagainya. Jadi kerajaan alam Melayu pada satu ketika dahulu
mereka juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar, sebagai contoh dengan kerajaan China dan India. Jadi kita akan lihat contoh hubungan yang dijalinkan dengan kerajaan China. Kita boleh melihat melalui kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua, yang mana mereka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Kemudiannya seterusnya kita melihat untuk kerajaan India, yang mana kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan adalah kerajaan Funan, Majapahit, Angkor dan Sriwijaya yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan India. Jadi di sini kita boleh lihat terdapat 4 perkara. Terdapat 4 perkara yang utama, yang mana mereka ataupun kita kata kerajaan alam Melayu ni menjalinkan hubungan diplomatik adalah disebabkan ataupun untuk mendapatkan yang pertama, bantuan ketenteraan. Sebagai contoh, kerajaan Funan meminta bantuan ketenteraan daripada kerajaan China untuk melawan Dai Viet. Yang seterusnya adalah untuk mendapatkan hubungan persahabatan. Ini kita boleh lihat melalui kerajaan Majapahit dengan China. Seterusnya adalah berkaitan dengan hubungan perdagangan. Yang mana kita boleh lihat melalui kerajaan Kedah Tua dengan China. Dan yang terakhir, kita melihat melalui ataupun hubungan yang dijalinkan adalah untuk mendapatkan yang terakhir adalah hubungan keagamaan. Contoh ataupun kita boleh melihat melalui kerajaan Funan dengan India, yang mana mereka menjalinkan hubungan keagamaan bagi mengukuhkan hubungan keagamaan antara India dan Funan, kerajaan Funan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan ataupun kita rumuskan melalui pembelajaran ataupun sesi pembelajaran kita dalam bab 1 ni, kita telah menyentuh tajuk yang pertama bab 1, 1.1, iaitu melalui konsep alam Melayu, yang mana kita boleh melihat melalui 3 aspek. Yang pertama berkaitan dengan aspek geografi, budaya dan bahasa. Seterusnya kita juga telah melihat berkaitan dengan 7 buah kerajaan alam Melayu yang telah wujud, iaitu kerajaan Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya dan Majapahit. Yang mana anak-anak murid perlu menghafal berkaitan dengan 7 buah kerajaan tadi, ataupun sekurang-kurangnya boleh mengingat ataupun menghafal nama-nama kerajaan yang wujud di alam Melayu. Seterusnya kita juga telah melihat berkaitan dengan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Yang mana kita telah melihat berkaitan dengan pengasasnya, kemudian kita melihat berkaitan dengan kemasyhurannya, dan juga kita telah melihat faktor kemerosotan yang berlaku pada setiap kerajaan di alam Melayu. Dan akhir sekali, kita telah melihat juga beberapa kerajaan yang sezaman dengan kerajaan di alam Melayu. Serta kita telah melihat juga hubungan yang mereka jalinkan dengan kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengannya melalui
tiga hubungan ataupun kita kata tiga hubungan yang dijalinkan, iaitu yang pertama hubungan perdagangan, yang kedua hubungan keagamaan, okey, dan yang ketiga hubungan diplomatik. Jadi suka juga untuk cikgu mengingatkan kepada anak-anak murid semua, bila kita belajar tentang bab ini, maksudnya kita perlu menanamkan rasa bangga, rasa bangga kita terhadap keunikan warisan ataupun budaya yang kita ada sehingga hari ini. Jadi anak-anak murid, kita sebagai rakyat Malaysia jangan pernah merasa rendah diri ataupun merasa negara kita ni kecil, tak dikenali di mata dunia dan sebagainya. Tetapi anak-anak murid kena ingat yang mana kerajaan alam Melayu pada satu masa dahulu merupakan salah satu kerajaan yang hebat. Yang mana kerajaan alam Melayu pada ketika itu dikenali dan disanjungi di mata dunia. Jadi kita perlu tanamkan rasa bangga kita terhadap negara kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada cikgu untuk sesi pembelajaran pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Jadi baik, itu saja pada cikgu. InsyaAllah sampai berjumpa pada kelas yang seterusnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak murid dapat manfaat. Dan sampai berjumpa pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.